Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Chris Ben Fowler. Tumpuan berita. Poliklinik Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Camp Pendrison yang pertama seumpamanya di Malaysia mula beroperasi pada Jumaat. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, pembukaan Poliklinik Kesihatan ATM itu bakal memberi manfaat kepada kira-kira lebih 12,000 anggota ATM, keluarga serta veteran ATM di negeri ini. Tambahnya, fasiliti kesihatan terbaharu itu adalah antara usaha bersungguh kerajaan bagi menjaga kebajikan anggota dan veteran tentera selain meningkatkan moral mereka yang berkorban masa serta tenaga dalam menjaga keamanan negara. Aset wang ringgit. Kadang-kalanya kalau kita bersungguh-sungguh dapat kita cari. Tapi moral, semangat dan juga kesungguhan, keberanian dan kemampuan anggota kita banyak bergantung kepada layanan dan pembelaan kita kepada mereka. Sebab itu, selagi saya diamanahkan untuk memikul tanggungjawab sebagai Menteri Pertahanan, isu kebajikan bukan saja anggota kita tetapi veteran juga merupakan sesuatu yang kita memberikan keutamaan. Ianya tidak bermusim, ianya tidak berkisar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian Poliklinik ATM Camp Pendrison, Kuching pada Jumaat. Tambahnya, susulan kejayaan pembinaan Poliklinik Kesihatan ATM pertama di Camp Pendrison, 4 lagi fasiliti kesihatan sama akan dibina di seberang Takir Terengganu, Sungai Petani Kedah, Keluang Johor dan Kuantan Pahang tidak lama lagi. Datuk Seri Hishamuddin dalam pada itu merayu kepada pihak swasta termasuk syarikat minyak dan gas supaya tampil membantu Kementerian Pertahanan dalam menyediakan fasiliti kesihatan itu serta menyumbang peralatan yang diperlukan di poliklinik berkenaan. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Hishamuddin memberi jaminan bahawa keselamatan di Sarawak akan sentiasa menjadi keutamaannya. Sehubungan itu, katanya, inisiatif keselamatan dan persiapan pertahanan di Sarawak akan dibincang dalam pertemuan dengan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Sabtu. Keselamatan Sarawak, saya akan edarkan apa yang telah pun kita rancang dan perkara ini merupakan sesuatu yang kita tak akan pernah kompromi. Dan ini akan saya bawa kepada Premier Sarawak esok dan saya akan bincang apa lagi keperluan kita di Sarawak ini sekurang-kurangnya untuk meyakinkan rakyat Sarawak bahawa dalam apa jua keadaan you can rely on ATM dan MINDEF. InsyaAllah. Ditanya mengenai kesiapsiagaan tentera di Sarawak, Datuk Seri Hishamuddin berkata, terdapat banyak aspek yang perlu dilihat. Dari segi aset nanti saya bincang dengan Abang Jo besok, Datuk Seri Abang Jo besok. Bila masanya, ada benda yang kita boleh umum, ada benda yang tak perlu kita umum. Kerana ianya berkaitan dengan keselamatan dan persiapan kita di Sarawak ini. Itu satu. Keduanya bukan saja aset, tetapi mereka yang kita atur gerak ke bumi Sarawak ini. Jumlahnya saya difahamkan mencukupi setakat ini. Tetapi yang paling penting yang saya sebut tadi, moral mereka. Kem-kem perlu dinaik taraf. Kem-kem baru yang diperlukan perlu dibina. Klinik-klinik kita mesti siap untuk menerima mereka yang memerlukannya. Anak-anak mereka kena ke sekolah. Isu-isu sebegini bagi saya mesti dilihat secara menyeluruh. Kalau nak fikirkan masa depan keselamatan Sarawak yang ada kaitan dengan MINDEF dan ATM. Paparan seterusnya, Majlis mendandatangani perjanjian MOU antara Universiti Teknologi Sarawak UTS dengan Hock Peng Realty Sendirian Berhad telah berlangsung dengan jayanya di Universiti Teknologi Sarawak, Sibu pada Khamis.
MOU berkenaan telah disaksikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 1, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Nangka dan Pengerusi Lembaga Pengarah UTS, Dr. Anwar Apai. Objektif persefahaman yang dimeterai ialah untuk menyediakan beasiswa, memberi ruang untuk latihan industri dan memberi peluang pekerjaan kepada pelajar dan graduan UTS. Sementara itu, Dr. Anwar berkata, seramai 750 pelajar telah pun memulakan pengajian manakala seramai 265 orang lagi dijadual mendaftar masuk bulan hadapan. As I've told you just now, at the moment we have 1015 students, 1015 students who are going to be enrolled. 265 will be enrolled in September. 750 is already here in UTS. So it will be a record since the formation of UTS. I think partly because of the initiative by the state government who provide 100% scholarships for all the foundation students. In other words, they don't have to pay any single cent to do their foundation course. Previously, it was 10,000. And for the undergraduates, they only have to pay 50% of the previous amount of fees, and whereas the other 50% is by the state government. And on top of that, for the B40 and M40, we provide 100 Bumiputera students plus 100 non-Bumiputera students to be given a scholarship of 80%. So in other words, they only have to pay 20% of the previous amount of fees. So I think Dr. Anwar menambah, UTS menyasarkan kemasukan 4,000 pelajar dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang, namun optimis universiti itu tidak perlu menunggu lebih lama untuk mencapai sasaran tersebut. Tambahnya, beliau sangat mengambil berat perkara tersebut kerana UTS merupakan peluang melanjutkan pelajaran kepada pelajar yang sukar mendapat tempat di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA. Ke perkembangan di Semunjan. Seramai 29 orang ahli Majlis Daerah Semunjan MDS menerima pelantikan semula bagi tempoh mulai 1 Julai hingga 31 Disember 2022. Majlis angkat sumpah berkenaan telah disaksikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Semunjan, Aula Dris di Dewan Mesra Semunjan pada Rabu. Turut hadir mendandatangani surat akuan penerimaan jawatan sebagai pengerusi majlis yang baharu ialah Pemangku Pegawai Daerah Semunjan Zainab Halib. Beliau yang pertama kali memegang jawatan itu merakamkan penghargaan atas sumbangan para ahli majlis yang telah berkhidmat sepanjang tempoh pelantikan sebelum ini. Sememangnya adalah menjadi tanggungjawab puan-puan sebagai ahli majlis untuk menerajui kepimpinan di peringkat akar umbi, terlebih lagi dalam menjaga kepentingan dan kebaikan masyarakat di bawah sediaan zon masing-masing, serta bagi memastikan aspirasi kerajaan pada masa kini dapat direalisasikan dengan jayanya. Tambah Zainab, adalah amat penting bagi ahli majlis untuk peka terhadap undang-undang berhubung dengan kuasa dan juga tanggungjawab pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, Setiausaha Majlis Daerah Semunjan Muhammad Rizal Zakaria menyeru seluruh warga kerja MDS untuk meneruskan kemesraan, memperkukuh perkhidmatan, teraskan kejujuran dan tekad berbakti serta melaksanakan amanah sebagai warga organisasi. Dalam perkembangan lain, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso memeterai memorandum persefahaman MOU untuk menyedia dan memanjangkan program serta kemudahan rehabilitasi di Sarawak pada Jumaat. Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Muhammad Khadim Suaidi memberitahu perkhidmatan rehabilitasi ini merupakan inisiatif berterusan yang diharap akan mewujudkan budaya keselamatan sosial yang mana semua majikan akan mendaftar dengan Perkeso. Katanya UNIMAS melalui Hospital Pelajar dan Pusat Perubatan UNIMAS telah bersetuju untuk menjalin kerjasama dengan Perkeso bagi memberi perkhidmatan perubatan rehabilitasi. Dengan adanya kerjasama ini, tambahnya para pencarum Perkeso berpeluang menjalani rawatan rehabilitasi di Pusat Rehabilitasi UNIMAS dengan lebih selesa. Selanjutnya,
Program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM telah mula berlangsung dari Jumaat hingga Ahad ini di dataran perayaan Petrajaya Kuching. Pelbagai acara dan aktiviti membabitkan penglibatan 28 agensi perkhidmatan awam dalam menyediakan bantuan dan perkhidmatan kepada orang ramai. Penutupan JAKM akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Ahad ini. Dalam pada itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemubual beberapa orang awam yang mengunjungi JAKM pada hari pertama. Kami JAKM itu dapat manfaat kepada kita sebagai rakyat untuk menemukan sesuatu yang baru sebagai contoh pekerjaan dan murah untuk rakyat-rakyat. Akan memudahkan terutama belia untuk mencari peluang pekerjaan sebab pekerjaan pun tidak terlalu banyak sekarang. So dengan event macam ni dia akan memudahkan. JAKM itu adalah satu option yang bagus untuk sidak yang penganggur di luar nun. Itu adalah pilihan yang terbaik bagi kita orang lah. Kami ingin berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia sebab memilih Sarawak sebagai negeri yang ketujuh untuk mula JAKM tu. Dan kami mau berterima kasih dengan Kerajaan Sarawak sebab mula JAKM tu dekat Kuching situ. Sedikit laporan persidangan Dewan Rakyat Pembinaan Klinik Kesihatan di Kampung Semop di Pulau Bruit dijangka siap pada 3 April 2023. Menteri Kesihatan Malaysia Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, kerja-kerja pembinaan klinik berkenaan telah dimulakan pada 4 Oktober 2021 dan sehingga 30 Jun 2022, kemajuan fizikal projek telah mencapai 24%. Beliau berkata demikian dalam jawatan bertulis sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Tanjung Manis, Yusuf Abdul Wahab dalam persidangan Dewan Rakyat pada Rabu. Sementara itu, beliau memberitahu kesemua klinik kesihatan di Parlimen Tanjung Manis mempunyai perancangan yang sistematik dalam menghadapi penularan wabak penyakit berjangkit. Jelas beliau, semua kes positif COVID-19 akan dirujuk kepada pusat penilaian COVID-19 iaitu di Klinik Kesihatan Tanjung Manis bagi daerah Tanjung Manis dan Klinik Kesihatan Daro bagi daerah Daro serta untuk klinik-klinik kesihatan di Pulau Bruit. Ujarnya perkhidmatan yang diberikan termasuk rawatan, pemantauan setiap kes dan rujukan ke hospital jika perlu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Chris Benfola. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukassarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.